Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Inilah hari Jumaat yang pertama bulan Ramadan. Kita hari ini 16 April 4 Ramadan. Kami paparkan sesuatu yang indah bermakna dan berarti untuk anda. Mengutip segala ilmu dan pengalaman sebagai bekalan di hari Jumaat yang bahagia ini. Dan hari ini bertemankan Fetri Yayu dan juga saya Marzilah Hassan. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Hari ini dah memasuki hari keempat bulan Ramadan. Bagaimana keadaan anda di sana? Bagaimana cara kita kan menghadapi bulan Ramadan di masuk hari keempat ini? Dan hari ini kami pastinya akan bawakan pelbagai topik-topik menarik untuk anda. Dan antaranya hari ini kita nak bercakap Fetri, bagaimana caranya untuk kita berkhemah berbelanja di bulan Ramadan. Okey, kita nak tanya Fetri. Kalau bulan Ramadan ni selalunya di rumah juadah berbuka, masak sendiri atau beli? Buat 3-4 hari pertama ni memang masih masak lagi. Masih masak sebab ada pendatang baru dalam keluarga kami. Maksudnya sebelum ni hanya saya dan isteri saja, tapi ada anak yang dah mula berpuasa, makin ramai. Semua pun bangun sahur walaupun umur 2-3 tahun. Jadi menyebabkan kena pelbagaikan menu tu. Menu yang mungkin tak sesuai di luar sebab mungkin ada yang pedas dan sebagainya. Jadi kena masak dalam kuantiti yang banyak. Jadi biasanya macam saya yang berbuka tu akan dibawa sampai ke sahur. Okey, maksudnya menu berbuka yang kita masak banyak-banyak. Lepas tu menu yang sama juga kita makan pada waktu bersahur. Ya, sebab kalau sahur ni kita tak makan banyak sangat kan. Jadi betul, mungkin sekadar lapik perut saja. Dan juga ada kemungkinan juga yang sahur tu pun boleh dibuat sarapan untuk anak-anak kecil. Betul. Dia sekiranya macam tu, dia kira macam satu penjimatan lah untuk kita sebenarnya. Daripada kita membeli juadah yang berbeza-beza setiap kali berbuka puasa dan dalam masa yang sama untuk sahur itu kita masak pula menu yang lain. Saya kira perbelanjaan itu akan lebih bertambah. Tambahan lagi kan harga di bazar Ramadan bukannya terlalu murah. Betul, dan saya juga jenis yang tak kisah makan benda yang sama berulang kali. Sekarang mungkin hari ini nak menu lain, kedua menu lain. Tapi tidak, saya dia suka, kalau menu tu saya suka, tak kisah hari-hari ada pun bagus. Betul. Ya, yang penting ada manisan sikit, ada pelbagai rasa lah. Mungkin ada yang pedas, yang manis ya. Yang penting kita elakkan membazir sebab kita bimbang sekarang ni musim hujan. Kadang-kadang peniaga pun memang masak dalam kuantiti tertentu, tiba-tiba hujan dan kadang-kadang tu tidak dapat dijual. Betul. Ya, mungkin peniaga ada alternatif, mungkin dapat beri kepada ataupun jual semula kepada orang surau ataupun anda bersedekah macam-macam. Sebab mungkin kita tak nak makanan tu diberi makan kepada tong sampah. Betul, kerana di Malaysia ni kan kadar pembaziran ketika bulan Ramadan ni sangat kritikal lah sebab difahamkan pada tahun 2019 saja kadar pembaziran di bulan Ramadan mencecah sehingga 200 kilogram makanan sehari. Itu satu angka yang saya kira sangat besar dan membazir. Pastinya penjual-penjual di bazar Ramadan boleh memikirkan alternatif lain untuk menyelamatkan makanan itu daripada seperti yang Fetri katakan pergi ke tong sampah akhirnya. Baik, untuk elakkan pembaziran sebab kita pun kena melihat juga bukannya dalam diri kita tapi juga kalau kita lihat statistik pembaziran dan juga keperluan makanan di luar tu pasti kita rasa lebih syahdu ya. Ada di luar negara sana yang memang tak makan, tak dapat berbuka puasa sebab bukan tak nak tapi disebabkan tidak ada sumber makanan. Jadi kita ni yang bertuah yang masih ada menu, kalau ada lebih tu kita dapat bersedekah kepada mereka yang perlu. Terutama kalau anda tinggal di kondominium, mungkin dapat pergi ke rumah-rumah yang di sekitarnya yang anda rasa tanya dululah. Betul. Siapa yang perlu dan sebagainya. Sekarang ni zaman teknologi di ujung jari, anda boleh dapatkan responden yang anda mahukan. Okey, itu dia sebalik kita berbincang tentang berhemah ketika berbelanja sebab yang penting kita nak hidup lama lagi. Ya, tak boleh maulah kita ni menjadi orang yang hampir muflis ataupun yang kering duit di hujung bulan disebabkan terlalu asyik menjamu mata dan menjamu selera di bulan Ramadan. Betul, itu yang pentingnya bagaimana kita untuk merancang kita punya kewangan ketika kita berada di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi sekarang kita berada pada situasi pandemik COVID-19 yang ini menyebabkan sedikit berlaku mungkin ada yang kurang mata pencarian dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita berbelanja dengan berhemah. Dan kita nak kongsikan kepada anda semua mengenai statistik COVID-19. Semalam dilaporkan sebanyak 2,148 kes positif COVID-19 yang direkodkan. Angka ini meningkat berbanding kemarin, di mana kemarin 1,000 lebih, sekarang ini saban hari semakin meningkat angka kes ini menjadi kebimbangan kita. Ya, dan melihat kepada peningkatannya, kalau sebelum ini kita jangkakan pernah sampai ke hanya 3 angka, tapi kali ini 4 angka dengan melepasi jumlah 2,000, 2148 dan jumlah kumulatif kematian ialah 1,363. Sehingga kini Malaysia ada secara kumulatifnya merekodkan
367,977. Dan kita masih melihat lagi bahawa Selangor merupakan negeri antara yang tertinggi selepas Sarawak. Sarawak semalam 512 kes dan Selangor sebanyak 459 kes positif COVID-19. Dan kalau kita boleh lihat itu adalah laporan perincian mengenai kes-kes kematian di Malaysia yang direkodkan semalam, iaitu angka kes kematian baru adalah sebanyak 10 kes kematian dan menjadikan keseluruhan kematian di Malaysia adalah sebanyak 1,363 kes. Dan kalau kita lihat di situ adalah taburan mengenai kes-kes baru COVID-19, kluster-kluster baru yang direkodkan semalam. Dan kita harapkan kita mematuhi semua peraturan dan masih lagi berdebar untuk menunggu bagaimana perkembangan berikutnya dari segi rentas negeri, aktiviti, dan ada juga amaran diberikan seandainya tidak patuhi situasi di Bazar Ramadan, kemungkinan akan dibatalkan di setengah tempat. Ikuti jejak langkah di Kelantan dan sebagainya. Baik, kita juga mengharapkan ada mungkin perkembangan dari segi jemaah yang berada di masjid ataupun mungkin dibenarkan untuk berbuka di sana ke. Nanti kita tunggulah pengumuman dari waktu ke waktu daripada pihak yang berwajib untuk memastikan semua dapat dalam situasi yang terbaik dan dapat mengawal atau memutuskan rangkaian COVID-19. Okey? Betul. Okey, kerana kita melihatkan bahawa situasi kebelakangan ini di bazar-bazar Ramadan, kalau kita melihat di media sosial dan sebagainya, kelihatan ramai yang tidak mematuhi SOP di bazar Ramadan. Sepatutnya kita bila berada di bazar Ramadan itu, kita tidak perlu terlalu bersesak-sesak dan sebagainya. Tetapi apa yang membimbangkan bahawa tiada penjarakan fizikal dilakukan, malahan ada ramai yang tidak mematuhi SOP dan ini menjadi kebimbangan kita. Kita tidak mahu ini menjadi salah satu sebab tercetusnya kluster baru pada bulan Ramadan ini. Kan, Fetri? Baik, kita nak tinjau paparan di akhbar, mulakan dengan paparan di berita harian. Ini juga ada kaitan dengan SOP dan juga COVID-19. Masihlah nak berkongsi tentang cadangan larangan rentas negeri. Okey, ini baru tadi kita bincangkan mengenai cadangan larangan rentas negeri, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia cadang larangan rentas negeri untuk meraihkan Aidilfitri susulan situasi pandemik COVID-19 yang masih lagi membimbangkan ketika ini. Dan selain itu, cadangan itu juga dikeluarkan susulan daripada rungutan dan juga rayuan pelbagai pihak supaya kerajaan menangguhkan kebenaran pergerakan rentas negeri. Dan kerana kita tahu saban hari kes positif COVID-19 ini semakin meningkat. Dan tambahan pula kebanyakan negeri ketika ini masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan ada juga yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dan angka kes masih meningkat dan belum stabil, maka pergerakan ini perlu ditangguhkan. Dan tambahan lagi, program vaksinasi masih lagi dijalankan. Dan sebagai rakyat Malaysia, suka kita nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk mendaftar untuk program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang masih lagi berjalan. Pastikan anda mendapatkan suntikan vaksin dan kita harapkan supaya sama-sama kita agar semua segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 agar kita, orang kata tu, mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ya, kita daftar dulu, nanti akan dipanggil untuk sesi yang sepatutnya. Tapi bawa sini hanya diberikan kepada Barisan Hadapan. Barisan petugas hadapan di sektor kesihatan ataupun pertahanan. Baik, kita jumpa paparan di NFC. Ini berkongsi tentang rumah yang terjejas akibat ribut di Perak. Ini mengenai di halaman ke-12, di mana di sini dikabarkan bahawa sejumlah 105 buah rumah di Kampung Tasik rosak dan ada sebahagian bumbung diterbangkan angin kencang berikutan hujan lebat dan angin kuat pada Rabu lalu. Dan difahamkan juga di sini di halaman ke-15 ini bahawa dalam kejadian jam 3.30 petang itu menyaksikan seorang lelaki berusia 30-an melecur anggota badan akibat terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan kepingan zinc di rumahnya. Dan difahamkan juga dalam kejadian ribut tersebut sebanyak 300 hingga 500 penduduk terjejas dan pusat penempatan sementara juga dibuka, tetapi hanya sebuah keluarga sahaja yang mendapat perlindungan di situ kerana selebihnya memutuskan untuk mendapatkan perlindungan ataupun tinggal sementara di rumah saudara mara. Apapun kita doakan supaya semuanya dipermudahkan untuk mangsa-mangsa yang terjejas akibat ribut ini. Kerana kita melihatkan cuaca kebelakangan ini tidak menentu, petang hujan dan sebagainya. Jadi berhati-hati kalau anda ingin keluar ke mana-mana saja ataupun ke bazar Ramadan, pastikan anda melihat dulu jika cuaca kelihatan tidak baik dan sebagainya, pastikan anda duduk sahaja di rumah untuk mengelakkan daripada kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan itu perincian yang ada di NST dan juga berita harian. Fetri akan kongsikan apa yang ada di Harian Metro. Metro Bukan Harapan yang hangat diperkatakan ini tentang makan diri. Ekoran majikan dera
pengawal peribadi rupanya penjenayah. Dan siasatan insiden 2 pengawal peribadi di majikan mereka yang tidak berpuas hati dengan tindakan mangsa berpuasa membawa kepada pembongkaran pembabitan suspek dalam aktiviti pinjaman wang tidak berlesen dan judi dalam talian. Polis menahan 4 lelaki berhubung kejadian itu serta merampas wang tunai dan 100 jongkok emas dengan nilai hampir 28.45 juta ringgit. Dan di halaman lain disebutkan kes bongkar kerja haram majikan dengan di sebalik helah mereka dan tindakan tidak beri kemanusiaan dan tidak menjaga sensitiviti kerana tular kisah pengawal yang dipukul kerana berpuasa akhirnya membawa kepada siasatan polis dan membongkar lagi lebih banyak jenayah yang dilakukan oleh majikan berkenaan. Okay, anda baca di halaman ke-2 dan 3 tentang kes yang dilaporkan. Okey, itu pengisian yang dapat kami kongsikan, laporan-laporan yang terkandung dalam akhbar untuk hari ini. Dan kita juga nanti nak berbincang bagaimana hari ini hari Jumaat kita nak mengajak kepada pembinaan sasih dan rohani yang indah. Kita juga tampilkan nanti penyanyi yang membawa kepada alunan bermakna. Dan sampai itu tadi kita bincangkan awal tadi tentang penjimatan. Betul. Kalau boleh, Ramadan ni ada tabungan khas. Betul, kerana kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang memerlukan kewangan yang lebih sikit berbanding bulan-bulan sebelumnya. Kerana dalam masa yang sama kita menyambut Ramadan dan kita juga bakal menyambut Aidilfitri dan pastinya pelbagai persiapan perlu dilakukan untuk menyambut Aidilfitri. Walaupun sekarang kita berada pada pasca pandemik COVID-19, pastinya kan si rumah dan sebagainya nak juga merasa beli perabot baru, beli langsir baru dan sebagainya, itu memerlukan perbelanjaan tambahan. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita merancang perbelanjaan kita supaya kita tidak orang kata terlebih berbelanja, kerana bulan-bulan akan datang juga kita masih lagi memerlukan kewangan. Jadi ilmu untuk kita merancang kewangan itu sangat penting. Okey, itu bagaimana untuk kita merancang kewangan. Tapi saya nak tanya Fetri pernah makan tak kuih talam? Kuih talam banyak jenis, ada talam keladi, ada talam jagung ataupun macam-macam lagi. Masihlah pilihan yang mana? Talam ubi. Talam ubi. Okey, Dan kita nak berkongsi ni tentang talam royal sebab kita ketika Ramadan pasti banyak kuih tradisi yang muncul yang tak dijual di hari biasa. Betul. Tapi eksklusif hanya pada Ramadan. Dan wartawan Syuhah adalah laporannya untuk berkongsi kemanisan talam royal. Silakan. Biarpun setiap tahun pasti ada menu viral yang baru, namun kuih-muih tradisional tetap menjadi pilihan wajib orang ramai, terutamanya ketika bulan Ramadan. Kini saya berada di hadapan kedai yang menjual aneka kuih talam yang tampil dengan inovasi dan juga kaedah penjualan yang baru. Mula ditubuhkan pada tahun 2003, perniagaan turun-temurun dari keluarga ini memfokuskan penjualan pelbagai jenis kuih talam dari seluruh Malaysia. Sebelum ni kami underground, biasanya kami buat hanya tempahan, hotel untuk catering, personal, dan sekarang ni inovasi yang kami lakukan adalah buka kedai sendiri. Ini adalah first in Malaysia kedai yang jual kuih talam saja. Tak ada kuih-kuih karipap ke apa, tak ada, semua hanya kuih talam saja. Menurut Aradzi, idea untuk membuka kedai berkonsepkan kafe dan bakery ini mula tercetus selepas perniagaannya terkesan dengan pandemik COVID-19. Sebenarnya sebelum ni kami agak struggle untuk meningkat sebabkan COVID ni. Kami lebih kurang, kalau kami tak ada perubahan yang ini, kami akan jatuh. Jadi sebab apa? Sebab hotel tutup, catering tak ada, perkahwinan tak ada. Kami struggle untuk mendapatkan financial waktu ni. So kami terpaksa habiskan semua kami punya financial untuk buka kedai ini, untuk fikir macam mana nak kembangkan lagi kami punya bisnes. Dengan inovasi yang dilakukan, penjualan kuih talamnya semakin mendapat sambutan, terutamanya pada bulan Ramadan yang mampu mencecah 2 kali ganda daripada hari-hari biasa. Bulan biasa dalam 2,000 pieces saja. Bila dah lebih, kalau dah masuk bulan puasa, kami akan mencapai lebih daripada 4,000 pieces untuk satu hari. Sebab kami jual murah dalam harga RM2. Jadi
Alhamdulillah lah ramai yang support kami lah daripada golongan bawahan, tengahan, atasan sama saja. Alhamdulillah. Kami sangat bergembira lah. Saya bagi wakil daripada pihak-pihak yang peniaga-peniaga memang sangat gembira. Kerajaan dapat bagi kelonggaran kepada kami untuk buka bisnes. Sebelum ni daripada macam PKP sebelum ni kami semua agak stres, agak tertekan dengan financial apa semua, dah tak boleh berniaga apa semua kan. Walaupun kenaikan yang COVID ni semakin naik, semakin meningkat, tapi masih bagi kelonggaran untuk kami berniaga waktu bulan puasa ni. Baik, dalam konteks Malaysia, Ramadan ni tak lengkap tanpa bazar Ramadan yang menjadi peluang kepada orang untuk berniaga, mencari rezeki dan juga untuk masyarakat ataupun penduduk untuk mendapatkan bekalan makanan untuk berbuka puasa. Dan bukan hanya untuk Muslim juga, tetapi yang bangsa lain juga datang bersama untuk meraihkan Ramadan ini sebagai mungkin menu makan malam dan sebagainya. Tapi untuk memastikan bagaimana ia mematuhi SOP adalah satu cabaran yang cukup besar di saat kita berdepan dengan COVID-19 ini. Justru kita nak melihat bagaimana usaha pihak DBKL dalam memantau situasi agar tidak berlaku insiden yang tidak diingini, yang mana dari segi jumlah kehadiran mereka yang datang, apakah ada dari segi tata cara ataupun sistem yang praktikal untuk mengambil bacaan suhunya, untuk imbas kod yang terdapat pada setiap bazar yang dikunjungi dan memastikan jumlahnya tidak terlalu sesak pada satu-satu masa. Justru saya akan bersama dengan Encik Khairul Anwar Matchuri sebagai Pengarah Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan DBKL berkongsi tentang usaha memastikan SOP dipatuhi pada tahap yang terbaik. Assalamualaikum Encik Khairul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, baik, alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Kita melihat bagaimana situasi yang dipantau di BKL bagi semua kawasan yang dijaga. Adakah mematuhi standard yang perlu dipatuhi bagi semua pengunjung dan peniaga yang berniaga di Bazar Ramadan? Silakan. Okey, alhamdulillah untuk 3 hari pertama ni kita dapati ramai yang mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Dan ada jugalah beberapa lokasi yang kita perlu membuat teguran dan penambahbaikan dan kita pun telah memberi teguran kepada penganjur yang berkaitan dan insyaAllah kita akan lihat jugalah keadaannya hari ini dan seterusnya lah agar SOP yang telah ditetapkan itu dipatuhi. Ya. Jadi ada terima laporan daripada pihak pengunjung ataupun pihak lain yang mungkin rasa tidak puas hati ataupun mungkin rasa terlalu sesak ni, tak ada kawalan ke? Apa laporan ataupun yang diterima oleh pihak DBKL sekarang ni? Buat masa ini kita menerima laporan daripada pegawai kita sendiri yang membuat pemantauan di lokasi dan setiap laporan itu kita akan lihat dan akan maklumkan kepada penganjur yang berkaitan lah. Kita membuat teguran supaya penambahbaikan dibuat. Dan jika kegagalan pematuhan SOP itu berlaku, maka kita terpaksa mengambil tindakan seterusnya iaitu sama ada memberi kompaun ataupun menutup teruslah gerai ataupun keseluruhan Bazar Ramadan tersebut. Dan daripada publik buat masa ini jabatan kami tak ada menerima lagi, belum lagi. Ini lebih kepada pemantauan daripada pegawai kami di lapangan sendirilah. Ya, jadi selepas teguran terus diberikan tindakan ataupun ada peluang lagi yang diberikan kepada peniaga ni? Sebab kita kan tahun lepas tidak ada Bazar Ramadan. Ini pertama kali untuk kita sesuaikan. Jadi macam mana memberi juga peluang kepada peniaga untuk memperbaiki dari segi sistem mereka dan sebagainya sebelum tindakan tegas diambil? Ya, betul tu Fitri. Saya percaya bahawa semua orang nantikan Bazar Ramadan setelah ianya dibatalkan pada tahun lepas. Jadi kegairahan itu juga boleh mengundang kepada berlakunya orang kata pelanggaran SOP di kalangan penjaja maupun pengunjung sendiri dan juga penganjur. Oleh itu kita mengambil langkah awal sebenarnya setiap SOP yang telah ditetapkan kita mengadakan perbincangan dengan pihak penganjur terutama sekali untuk mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan juga kita juga telah mengeluarkan surat-surat peringatan, notis peringatan kepada penganjur, kepada penjaja. Memang kepada masyarakat umum ni kita mengharapkan supaya mereka akur dan juga patuhlah. Memang betul dah lama tak jumpa Bazar Ramadan, tapi saya percaya bahawa
Kalau kita dapat menjaga SOP dengan baik, maka tidak berlakulah penutupan bazar Ramadan itu dilakukan. So, saya minta masyarakat umum untuk sama-sama lah mematuhi SOP. Kalau tengok tempat tu orang dah ramai, cubalah elakkan daripada terus juga pergilah ke lokasi yang lain. Sebab kita sama-sama membantu. Kerana saya rasa kalau tak dapat contohlah ayam pecik kat tempat tu, kita masih boleh makan lagi. Kan? Ada hari-hari lain lagi kita boleh pergi. Ataupun sebab itu kita awalkan bazar Ramadan pada tahun ini. Sebelum ni kita benarkan bermula jam 4 atau 5 hingga jam 8. Tapi kita tahu bahawa perlunya pemantauan pada SOP dan mungkin akan ada sedikit queue yang panjang. Jadi kita awalkan. So mereka boleh pergi lebih awal, seawal jam 3 untuk orang kata membeli juadah yang diminati. Kalau hari ni tak dapat, mungkin boleh pergi esok atau lusa lah kan. Tak lari bazar Ramadan tu, insyaAllah. Baik, bagi bazar Ramadan yang saiznya luas, adakah perlu kita menempatkan pihak PBT seperti polis untuk mengawal? Kadang-kadang ini bila kosong, takut orang yang culas dan sebagainya. Jadi perlu ada pihak yang memantau dengan teliti, terutama kawasan yang besar untuk memastikan pada suatu masa itu tidak terlalu sesak dan tidak orang berkumpul. Yang kita bimbang, misalnya kata kalau tempat-tempat yang viral, makanan yang popular, orang berhimpun, berbaris dan juga bersesak. Jadi pemantauan itu amat penting. Jadi macam mana penempatan pihak polis ataupun pasukan-pasukan lain untuk mengawal selia di bazar berkenaan? Ya, betul. Sebenarnya pihak DBKL membuat kerjasama dengan pihak polis maupun agensi yang lain, KPDN, pihak KKM dalam melaksanakan pemantauan SOP ini. Dan kita buat masa ini akan mengambil tindakan membawa pihak polis bersama sekiranya perlu dilakukan penutupan lah pada sesuatu lokasi. Walau bagaimanapun, setiap agensi yang ada akan buat pemantauan bersama dan kita akan lihat keadaan tu. Kalau akur dan kita tak ada masalah, kalau dia gagal mematuhi, dan kita mungkin membuat keputusan sama ada untuk memberi kompaun ataupun juga terus menutup bazar Ramadan tersebut. Dan kerjasama ini kita telah jalankan sejak sekian lama lah. Bermula daripada PKP lagi pun kita telah bersama-sama dengan pihak polis, PDRM, KKM, MKN dan sebagainya. Jadi orang awam memiliki saluran yang baik ataupun mudah, pantas untuk melaporkan apa yang kurang ataupun yang curiga dalam bazar Ramadan. Betul, boleh. Mereka boleh membuat laporan terus secara panggilan telefon kepada di nombor talian 03 4026 7222 ataupun 03 2028 2541. Ini ada dua talian hotline yang kita sediakan kepada orang ramai untuk membuat laporan lah ataupun aduan sekiranya terdapat sebarang keculasan terhadap SOP yang di bazar Ramadan ini. Tuan rasa memang sekarang ini peniaga begitu prihatin dan sentiasa meningkatkan rezeki kecanaan mereka terhadap pemantauan SOP. Kerana ialah kita pun dah setahun lebih kan, pastinya semua orang dah tahu. Cuma sekarang ni ialah untuk memastikan dia lebih rapi, sempurna dan mengikut peraturan. Bagaimana? Betul tu Fitri. Sebenarnya kadang-kadang bila dah setahun ni dia jadi lupa juga alpa. Sebab dah terlalu biasa dan dia rasa macam aku tak kena pun orang lain kot, bukan aku. Jadi ini sebenarnya sikap yang kita tak boleh ambil mudah. Dan kita juga meletakkan anggota-anggota di setiap bazar Ramadan yang besar untuk kita minta pada pengunjung mematuhilah SOP yang ada. Kita juga telah war-warkan di dalam kita punya media sosial tentang pematuhan SOP. Kita juga telah membuat orang kata siaran-siaran langsung sebelum ini, termasuklah hari ini. Jadi kita mintalah kepada para pengunjung terutamanya mematuhi SOP sebab penganjur ataupun peniaga dia duduk kat situ je. Kan? Yang datang ni orang ramai ni. So mereka lah yang akan menentukan sama ada tempat tu akan jadi sesak ataupun tidak. Jadi sama-samalah kita jaga. Kalau you nak bazar Ramadan tu terus berada di situ dan you boleh beli makanan tersebut pada setiap hari di bulan Ramadan, sama-sama jaga SOP. Sebab kalau tidak nanti kita terpaksa mengambil tindakan penutupan dan you pun tak dapatlah nak beli lagi lah ayam pecik ke
makan roti john ke contohnya yang kita minati itu. Itu dia. Semua yang paling penting Ya. kesabaran dan juga kecanaan serta keprihatinan. Terima kasih Betul. banyak kepada Cik Khairul Anwar Mahjuri, Pengarah kasih. Jabatan Betul. Pelesinan dan Pembangunan Perniagaan di BKL yang berkongsi saranan secara penuh hemah, penuh baik. Kita tak marah-marah. Kita juga nak menggalakkan semua orang dapat rezeki. Yang paling tadi Ya, sebut banyak betul. kali air bercik. Saya pun teringin pula nanti petang ni. Boleh di Keramat pun Ya. ada ikan bakar. Oh, menarik sekali, Di tempat insyaAllah. yang baru kita betulkan tu. Ya, berkongsi Okey, rezeki di terima hari kasih Jumaat. Mecai. Ya. Okey, itu dia perkongsian. Yang penting kita nak menggalakkan ramai berniaga kembali mantapkan kewangan setelah terjejas dengan PKP, dan juga yang paling penting kita bersama-sama, walaupun kita dah dapat peluang yang terbaik ini sebab ada tempat yang tak boleh langsung berniaga, tapi kita ada rezeki, ada peluang untuk berniaga, kita laksanakan sebaik mungkin. Kita dah beres ketika nanti nak berkongsi tentang merancang kewangan ketika Ramadan supaya tidak muflis dan juga sengsara di hujung nanti. Selepas ini di MHI Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, kita pastinya tahu bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang merupakan 1001 kebaikan kepada kita, dan selain menjalani ibadah puasa, bulan Ramadan ini juga mengajar kita untuk melakukan perbelanjaan secara berhemah, berjimat cermat dan sebagainya. Maka penting untuk kita mengetahui bagaimana caranya untuk kita melakukan perbelanjaan ini dengan cara berhemah. Tambahan lagi, sekarang kita masih lagi berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 dan pastinya situasi ini sangat mencabar, dan pengetahuan mengenai perbelanjaan secara berhemah dan bagaimana untuk kita menguruskan kewangan kita ini amat penting sekali. Dan untuk bercakap mengenai bagaimana untuk kita merancang kewangan ketika Ramadan dan tambah lagi di kala pandemik ini, kita akan bersama dengan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah, Puan Nirmala Supramaniam yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ini. Hello Puan, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Okey. Baik, Puan Nirmala, kalau boleh kita tanyakanlah bagaimana sebenarnya cara yang sebetulnya untuk kita merancang perbelanjaan ni ketika berada dalam bulan Ramadan, dan pada masa yang sama sekarang ni kita berada pada situasi pandemik COVID-19, agak sukar sebenarnya. Jadi bagaimana, mungkin Puan boleh terangkan kepada kami semua. Okey. Alright, terima kasih. Dikatakan situasi sekarang ni memang bolehlah dikatakan yang mencabar lah ya, dengan pandemik yang sedia ada dan masih lagi berterusan dan sedang meningkat juga ya. So, jadi apa yang kita adakan adalah satu formula kewangan 4M yang boleh dikatakan. First M tu mampu, hiduplah dalam kemampuan kita ya. So, jadi biarlah kita ni apa-apa yang kita lakukan kali ni biar bawah kemampuan. It's okay, kita boleh merancang nak beraya dan nak berbelanja tak salah ya. Bazar Ramadan semua dah banyak dah. Tetapi kita merancang dan buat kemampuan. So antara tip yang senang boleh dikatakan, bila nak ke bazar tu bawalah duit yang anda mampu nak belanjakan saja. Jangan bawa yang selebihnya sebab kita akan cenderung berbelanja lebih. So have a plan. Kita ada rancangan. Okay, setiap hari inilah duit yang saya mampu dan saya boleh allocate, dan itulah yang saya gunakan. So jadi kita belajar untuk hidup di bawah kemampuan kita ya. Yang M kedua, memupuk tabiat menabung. Dia menjadi lebih penting sekarang ni untuk kita memupuk tabiat menabung ni, sebabnya kita dah lihat ya, situasi boleh berubah, boleh menjadi apa-apa anytime. So jadi sangat penting untuk kita lebih memupuk tabiat menabung. Dan mungkin boleh ditanya juga, macam mana nak menabung, dah lah mencabar sekarang, banyak lagi belanja ya. So, bila kita kata menabung tu, kita bukanlah nak fokus pada tabungan yang tinggi, jumlah dia yang tinggi dan sebagainya. At least walaupun anda boleh menabung RM1 sehari pun dah jadi tabungan sebenarnya. RM5 sehari nak kumpul warna tu, kita boleh mula dengan yang jumlah yang kecil ya. Tapi kita, yang pentingnya kita kena konsisten. Konsistensi tu kena ada, tu kena selalu buat. Kalau dah katakan sebulan kita nak buat, dan kita buat setiap bulan. Sehari kita nak simpan RM1, pastikan sehari itu kita simpan ya. Kami banyak ada kes-kes yang berjaya. Dia akan hantar gambar pada kami, dia ambil cabaran dia. Okey, kami nak simpan RM1, nak simpan RM5. Dan akhir tahun dia simpan RM5, dia sumpah hijau. Warna yang dia suka, dia sumpah hijau. Akhir tahun dia dapat RM3,000. So kita boleh gunakan waktu ni. Sebenarnya sangat penting di kala waktu ni untuk kita lebih memupuk tabiat menabung ya. Lepas tu kita kata penting juga meraih masa untuk mendapatkan dana kecemasan juga sekarang ni. So M ketiga tu meraih dana kecemasan.
So kita perlu ketepikan duit untuk waktu kecemasan di waktu ni, sebab waktu kecemasan kita dah lihat ya, walaupun untuk perubatan dan sebagainya, pastikan kita ada sedikit tabungan untuk kecemasan. Dan bila kita katakan kecemasan, yang idealnya kita ada at least 3 bulan perbelanjaan kita. So 1 bulan katakan kita perlukan RM1,000 atau RM2,000 untuk duit perbelanjaan. Jadi kita perlukan simpan at least RM6,000 untuk duit waktu perbelanjaan. Ya. Okey. Dan yang keempat, waktu ni juga anda boleh gunakan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Gunakanlah peluang yang sama untuk meningkatkan pendapatan, sebab ramai juga yang ingin membeli kuih, dan tadi pun kita lihat kuih tradisional dan sebagainya. So, mungkin anda boleh gunakan kemahiran, meningkatkan kemahiran, meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan anda pula di waktu ni. So at least apa yang anda dapat tu adalah duit untuk dibelanjakan nanti. So gunakan peluang ni juga untuk meningkatkan pendapatan. Itulah formula 4M kami. Betul, saya kira satu formula yang sangat-sangat berguna untuk kita dalam mengawal perbelanjaan kita dan sebagainya. Jadi Puan, bagaimana sebenarnya untuk kita bezakan antara kehendak dan juga keperluan? Kadang-kadang orang ni bila berbelanja, dia tak sedar adakah ini satu kehendak ataupun sebenarnya keperluan yang betul-betul diperlukan. Jadi mungkin Puan boleh terangkan sedikit perbezaanlah antara kehendak dan juga keperluan. Okay. Ini memang masalah lah, sebab semua benda kita akan fikirkan dia keperluan kita. Betul. Keperluan ialah sesuatu yang kita perlu, ya. Kita perlu yang wajib ada, macam kita perlukan rumah, kita perlukan tempat tinggal, ya. Kita perlukan makanan, kita perlukan utility bil air, listrik dan sebagainya, kemudahan ni. So itu keperluan. Kehendak pula apa yang sebenarnya menjadikan keinginan kita, yang kita ingin. Macam makanan, dia keperluan juga. Dan saya boleh makan yang ni, nasi biasa, ataupun saya boleh makan yang dia restoran yang mahal sikit. So dia menjadi beza juga di sini. So kita ingin untuk makan di sana, tak salah, tapi itu jadi keinginan. Yang ni keperluan. Dan bukannya setiap kali kita hanya perlu untuk cater kepada keperluan. Kita boleh merancang untuk mendapatkan keinginan tu juga, tak salah. Cuma kita kena tahu apa kemampuan kita, di mana kita boleh dapatkan tu. So, formula yang saya gunakan sangat senang. Kita tidur 3 hari 3 malam memikirkan benda tu. Sekiranya anda dah nampak sesuatu, anda nak beli benda tu, tetapi kemampuan tak ada di waktu tu. Maksudnya tak ada duit dia. Okay? Tapi nak beli. Ataupun ada duit dia, tapi duitnya sepatutnya nak bayar bil lain. Tapi dah nampak benda ni kan. So, jadi kita kata, kita tangguhkan dia macam mana, kita fikirkan, okey tak apa, jangan beli sekarang, tidur 3 hari 3 malam. Kalau setiap hari dah mimpikan benda tu, dia jadi keperluan. Tapi selalunya, kita akan lupakan the next day, the day after. So, jadi dia boleh dikatakan dia menjadi kehendak kita. Dan it's not really keperluan pada kita. So, formula dia yang paling mudah untuk dilakukan ialah kita divert peminda kita sendiri, kita tangguhkan pembelian tu. So, jangan beli. Kalau nak buat online tu, masuk dalam kad dulu. Jangan terus bayar. Tunggu dulu. Baik, sebenarnya dia ikut berubah fikiran. Dia sebenarnya ukur baju di badan sendirilah kan Puan kan. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk membeli sesuatu barang tu, mungkin kita boleh membeli barang yang lain lebih kurang sama tapi pada harga yang lebih rendah kan. Okey, jadi difahamkan esok merupakan sambutan AKPK. Mungkin Puan nak ceritakan sedikitlah mengenai sambutan yang bakal diadakan esok. AKPK sebenarnya kami dah 15 tahun sekarang ni. Jadi apa yang kami sangat gembira dan harapan kami ialah AKPK kami akan boleh dikatakan menyambut ulang tahun ke-15 ni dengan boleh dikatakan sangat bermakna bagi kami semua, sebab kami dah ramai kami bantu dari segi keberhutangan mereka, dari segi pendidikan kewangan, antara fungsi apa yang kami berikan, perkhidmatan yang kami berikan. Dan AKPK akan terus komited untuk meningkatkan mutu perkhidmatannya pada masa akan datang demi memperkasakan komuniti dengan pengurusan kewangan berhemat melalui pelbagai program. Dan kami juga sekarang ni sedang membangunkan pelbagai platform digital supaya untuk memudahkan lagi pelanggan untuk datang kepada kami untuk mendapatkan khidmat nasihat dari segi pengurusan kewangan, dari segi pengurusan hutang mereka. So, jangan takut bila ada isu keberhutangan dan bila ada isu kewangan dan sebagainya,
ingatlah AKPP ada di sini sebagai sahabat kewangan anda. Baik Puan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini, sedikitlah nak tanya kepada Puan mengenai tips bagaimana untuk kita melakukan perbelanjaan secara berhemah. Okey. Paling pentinglah dari segi perancangan nak berhemah ni, nak membelanjakan duit secara berhemah, paling penting kita kena ada perancangan. Everything is about perancangan. So jadi pentingnya kita, kalau kita dah tahu inilah duit yang kita ada, so kita kena membuat perancangan. Okey, bagaimana saya nak membelanjakan duit ni? Jangan hanya tunggu dan tidak buat perancangan dan hanya membelanjakan ikut flow je. Confirm duit tu tak akan kekal dan susah. So paling penting kita kena ada perancangan, ya. Kita kena track, kita kena tracking, kita kena buat tracking berapa yang kita belanjakan dan lihat juga, dan kita kena review juga balik. Okey, inilah isu-isu yang berlaku dan sebagainya. Ini yang boleh saya ubah, ini yang saya boleh tukar. So it boleh dikatakan dia sesuatu yang kita kena continue, kita kena sambung setiap bulan, setiap hari supaya kita. So perancangan itulah yang penting. Dan bila antara tip-tip yang mudah, ya, bila kita keluar, kita janganlah bawa duit yang banyak sangat. Kita ikut pada kemampuan kita supaya kita tak cenderung untuk berbelanja lebih, ya. So jadi dan kita kena selalu pentingkan lihat balik kepada simpanan. Kita kena ada simpanan dan mulakan dengan cara yang paling mudah dan yang paling senang dengan anda, supaya ia boleh jadi satu tabiat yang boleh kita ikuti. Baik, terima kasih Puan atas tips yang diberikan itu tadi. Pastinya kita mendapat pelbagai manfaat dan juga ilmu terhadap perkongsian yang dikongsikan oleh Puan Nirmala Subramaniam itu tadi. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Itu dia tadi Puan Nirmala Subramaniam, merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah. Pastinya kita mendapat banyak tips mengenai bagaimana untuk kita berbelanja secara berhemah dan juga ada formula-formula yang dikongsikan oleh Puan Nirmala sebentar tadi. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama Fetri dan juga wakil dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Di hari Jumaat, kita pasti nak mengajak kepada sedekah, infak dan sebagainya. Untuk itu, saya akan bersama dengan Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang datang membawa hasrat yang penting untuk kempen infak Ramadan Syria 2021. Jadi macam mana usaha untuk memberikan yang terbaik kepada Syria yang ada tu mungkin dari segi pelarian ataupun yang berada di pusat penempatan kem-kem tertentu dan sebagainya. Jadi macam mana usaha untuk tahun 2021? Silakan Tuan. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih. Pertama sekali, antara usaha peduli insan untuk kita bantu saudara kita yang berada di Syria adalah kita memberi sepenuhnya sokongan kepada mereka. Termasuk sokongan itu apabila kita melihat kepada keperluan mereka yang pada hari ini sangat-sangat memerlukan kepada bantuan makanan. Dan mereka hidup di dalam satu kem perkemahan yang jumlahnya ratusan ribu, peluang pekerjaan tak ada dan penuh dengan kita kata kesakitan,
tiada sokongan. Jadi itu yang cuba kita buat, tampil dan memberikan sokongan kepada saudara-saudara kita yang ketika ini memerlukan kepada bantuan daripada kita, insya-Allah. Ya, jadi bila kita memberi, kita harus melihat barangan yang betul, tempat yang betul kan. Kalau kita nak hantar sendiri memang payah. Jadi apa mungkin yang disyorkan? Okey. Apa target mungkin hanya untuk iftar, buka puasa ataupun sahur saja ataupun ada keperluan lain sepanjang Ramadan ini? Baik, untuk berkenaan dengan keperluan, yang paling utama ketika ini di dalam bulan Ramadan ini adalah keperluan untuk makan. Jadi kita pun faham di Malaysia kita lapar, boleh buka ketika mana kita sampai maghrib. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang berada di sana, kemungkinan mereka tak mampu untuk nak makan walaupun masuk maghrib, kemungkinan esok baru ada makanan. Jadi atas sandaran kepada situasi yang macam itu, kami cuba sedaya upaya untuk membantu dan sedaya upaya untuk mendapatkan sebanyak sumbangan daripada para dermawan yang berbaik hati di luar sana untuk kita bantu, kita berikan Ramadan mereka kali ini lebih ada perbezaan yang berbanding Ramadan-Ramadan yang lalu. Dapat mereka beribadah, dapat mereka ada sedikit makanan dalam juadah iftar dan sahur mereka, insya-Allah. Jadi target kawasan di mana pula kali ini tu? InsyaAllah kita target pertamanya di utara Syria sendiri, dan selain daripada itu kita juga buat dan bantu di pelarian-pelarian Syria yang berada di sekitar Lebanon. Yang mana insya-Allah kalau kita punya sasaran pada tahun ini untuk buka lebih daripada 7 dapur yang kita sasarkan lebih daripada 40,000 keluarga pada tahun ini, insya-Allah. 40,000 keluarga? InsyaAllah. Jumlah yang besar. InsyaAllah. Ya, jadi macam mana masyarakat boleh terlibat dari segi memberikan bantuan ini? InsyaAllah dari sudut bantuan dapat kita buat melalui yang pertama sekali website kita www.peduliinsan.org, ataupun boleh melihat di Facebook dan Instagram yang kita masukkan setiap hari update dan perkembangan projek dan bantuan yang kita salurkan. Selain daripada itu, kita penyumbang dapat juga hubungi kami di talian yang tertera lah di kaca TV 0177 444 595 dan ataupun 013 396 8840. Jadi boleh hubungi kami untuk sebarang pertanyaan, ataupun kalau untuk nak transfer terus, berkongsi rezeki melalui akaun bank yang kita sediakan, CIMB Islamic Bank, nombor akaunnya adalah 800 993 3448 atas nama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Ya, jadi Ramadan ni kita memberi tanpa mengira batasan ya, sebab insya-Allah risau dengan mereka ni. Ada anak kecil tadi, gambar-gambar anak kecil yang perlukan bantuan makanan supaya ketika Ramadan mereka ni berlapar puasa tetapi tetap ada makanan yang berkualiti ya. Betul. Ya, kadang-kadang mereka ni mungkin tak makan, tapi kali ini tengok kepada pengalaman-pengalaman silam di visual ini, makan betul-betul yang terpilih saja, yang berkhasiat terutama untuk anak-anak ya. Jadi macam mana selama ini pengalaman melihat mereka ni gembira terima salam daripada kita di Malaysia, salam persaudaraan melalui infak ini? Okey, pertama sekali melalui respon daripada orang ramai pada tahun lepas, pertama sekali saya nak ceritakan bagaimana ada sebahagian besar yang datang kepada kami dan mengadu kenapa kem sana dapat, kami belum dapat. Jadi atas sandaran itu kami cuba sedaya upaya untuk besarkan lagi. Dan selain daripada itu, mereka yang menerima menangis-nangis sebahagian mereka dan beritahu terima kasih yang datang itu dari ribuan kilometer, tak pernah kenal kami, cakap bahasa yang berbeza, tetapi memberikan satu sokongan dalam jumlah yang cukup besar. Itu sesuatu yang sangat-sangat mereka hargai dan sangat-sangat mereka doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebenarnya yang kita perlukan daripada mereka untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sumbangan yang kita berikan. Itu dia, moga berkah apa yang dilakukan ya. InsyaAllah. Ramai sukarelawan, hubungan yang baik, jaringan yang baik, moga dapat sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan, yang betul-betul lapar dahaga kadang siapa tak tahu. Kali ini mereka dibantu oleh kempen infak Ramadan Syria 2021. Jaya sekali, mungkin harapan kepada bakal penerima, silakan. Baik, harapan kami di Peduli Insan, mari sama-sama kita bantu dan kita ingat tentang mereka-mereka yang kita panggil sebagai saudara kita
dan kita hulurkan sedikit, terutamanya di bulan Ramadan ini, kerana kadang-kadang mereka menangis kerana kelaparan, mereka menangis kerana mereka tak tahu apa nak diberikan kepada anak-anak mereka ketika berbuka puasa. Tetapi dengan adanya sokongan dan sumbangan daripada kita dari Malaysia ini, sesuatu yang mereka sangat-sangat syukuri dan sesuatu yang mereka hajatkan. Jadi kami harap maknanya kita menjadi bahagia, mencari kebahagiaan dengan kita membahagiakan mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Encik Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang akan membawa sedekah anda ke bumi Syria yang indah kali ini diuji dengan cabaran yang berliku dalam pelbagai bidang. Kita akan doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyampaikan sedekah insya-Allah. Baik, nanti kita akan bersama pula dengan Datuk Nash untuk berkongsi lagu-lagu yang mengajak kepada dakwah dan kebaikan. Sampai sini hanya di MHI. Ramadan, hadirmu ku nanti. Ramadan, tangisku meraih. Rahmatnya tiada kira, menyinar seluruh gelita. Ramadan berlabuh di sisi. Ramadan penawar di hati, tersingkap makrifat cinta, di balik ampunan dosa. Ramadan mengertilah, ku rayu lepas siksa, usahku dibelenggu dengan kisah yang lalu. Ramadan kurniakanlah kami nikmat yang tidak terganti, malam yang penuh rahsia, tak terbanding 1000 purnama. Ramadan janganlah pergi, dapatkah bersua lagi, takdir yang sudah bertembung, ku doa dapat disambung. Ramadan mengertilah, ku rayu lepas siksa, usahku dibelenggu dengan kisah yang lalu. Ramadan kurniakanlah kami nikmat yang tidak terganti, malam yang penuh rahsia, tak terbanding 1000 purnama. Ramadan janganlah pergi, dapatkah bersua lagi, takdir yang sudah bertembung, ku doa dapat disambung. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang indah buatku. Amin. Silakan
Datuk Nash, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Boleh macam ni, ya? Okey, itu lagu terbaru, ya? Ya, insyaAllah lagu terbaru. Okey, apa tajuknya? Tajuknya ialah Sesuci Ramadan. Sesuci Ramadan. Benar. Ya, apa khabar, lama tak jumpa? Lama tak jumpa. Fitri nampaknya sihat walafiat. Bersama dengan Marsila. Okey. Okey, baik. Itulah, saya punya teringat lagu Datuk yang dulu. Asli kan? Ya, betul. Saya rasa mood lagu tu memang sesuai juga untuk musim-musim sebegini. Benar. Asli ni dia menceritakan tentang kisah rohani. Okey. Setiap insan, setiap kita mempunyai rohani. Jadi kita menghormati rohani kita. Kita rasa rohani kita itu penting untuk kita bawa ke mana. Kerana rohani juga menterjemahkan diri kita sebagai insan yang sangat hebat di sisi Allah. Ya. Baik, Marsila, kedua nampak melihat Datuk Nash pertama kali jumpa. Pertama kali saya berjumpa dengan Datuk Nash. Oh ya, terima kasih. Okey, baik, sebelum kita nak ke bingkisan yang akan kita paparkan sebentar lagi, nanti kita nak tanya pada Datuk Nash lah sebab pada tahun 2011 Datuk Nash ada mengeluarkan single bersama kumpulan Hijaz Ramadan. Jadi ini 2021 dah 10 tahun kembali dengan lagu Ramadan yang baru. Tapi sebelum tu kalau boleh kita nak kongsikan sedikitlah bingkisan mengenai karier Datuk Nash. Sama-sama kita saksikan. Datuk Nasruddin Ilyas atau dikenali sebagai Nash, seorang bekas vokalis popular bagi kumpulan Step Closer dan Left Handed. Pembabitan awal beliau dalam bidang muzik pada tahun 1976, penyanyi berusia 61 tahun ini sempat merakamkan 4 buah album bersama kumpulan Left Handed sebelum mengundurkan diri pada tahun 1990. Perjalanan kerjaya seninya diteruskan apabila beliau memilih untuk bergerak solo. Menerusi lagu berjudul Pada Syurga di Wajahmu, telah mengangkat namanya sebagai pemenang juara lagu 1992. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau istri yang kusanjungi, lambang semangat cinta dunia. Legenda rock tanah air ini kembali menyertai kumpulan Left Handed pada tahun 1998 dengan menampilkan 2 lagi album. Sememangnya darah seni itu sebati dengan jiwanya tatkala beliau turut menceburkan diri dalam bidang lakonan. Kini, sebut sahaja namanya, pasti lagu-lagu nyanyian beliau menjadi bualan pendengar. Okey, itu dia sikit gambaran. Tapi ada Datuk gelak tadi. Kenapa ketawa melihat gambar beraksi di Asia? Saya malu pun ada. Masa tu muda kan. Rambut macam tak ingat gitu. Okey, bila masuk rakaman baru kan, apa beza rakam lagu ketika zaman muda dengan sekarang ini? Bezanya zaman muda, saya banyak diberi bantuan tentang pengawalan suara saya, tentang bagaimana untuk kita nak mengadaptasikan sesebuah lirik yang kita nak cantumkan dengan jiwa yang kita nak lontarkan. Tapi sekarang ni, alhamdulillah kita ada sedikit pengalaman. Walaupun pengalaman tu ada, tetapi kita perlu juga dapat bimbingan daripada orang yang lebih mengerti untuk memantapkan lagi persembahan dalam sebuah album. Kalau dulu mencabar tak bila masuk studio? Berbanding sekarang ini mungkin ada bantuan teknologi kan? Dulu betul-betul kena 100%. 100% with 100% daripada vokal kita.
kita tak boleh auto tune, tak boleh apa kan. Sekarang ni banyak auto tune lah. Tapi untuk pengetahuan, lagu Sesuci Ramadan ni pun tak ada auto tune. Okey, 100% original suara Datuk. Okey. Jadi mungkin kalau dulu nak record lagu tu ambil makan masa beberapa lama. Kalau sekarang perbezaan masa, adakah sekarang lagi senang sebab Datuk dah berpuluh tahun dalam industri? Okey, lagu ni ciptaan Anjang daripada Anjang Terarosa. Dan liriknya oleh saudara AJ. Dan secara peribadi, sebenar-benarnya saya katakan lagu ini, hari ini saya dapat lagu ni, saya baru dengar muziknya. Hari ini juga saya boleh tengok naskah lirik yang diberikan kepada saya. Dan dalam masa 2 jam, lagu ni selesai saya buat. Okey, dalam masa 2 jam sahaja. Iya, betul. Saya tak ada macam nak dapat lagu awal, saya nak dengar ke apa. Saya tahu lagu tu Anjang buat untuk saya. Tapi kengkangan masa kan, saya banyak lagi benda-benda lain yang saya harus laksanakan. Jadi saya dah tiba studio, baru itulah saya dapat lirik tu. Baru itulah Anjang dengarkan lagu yang secukupnya. Jadi saya dapat feel, bagi saya dalam masa beberapa macam dalam 20 minit, 30 minit, saya dengar, saya ulang dengar. Lepas tu saya tanya Anjang, macam mana melodi dia macam ni? Melodi tu pun baru malam tu saya dapat. Okey, maknanya dalam masa 20 minit tu Datuk dah faham lirik tu bagaimana. Kita dah pergi, structure dah ada. Anjang dah guide saya. And then betul, dia punya melodi dia saya tak fasih langsung. Saya malam tu lah saya dapat, malam yang sama. Okey. Baik, Datuk, macam yang saya tanyakan tadi, 2011 Datuk bersama kumpulan Hijaz merakamkan lagu juga sehingga Ramadan. Tahun ini 2021 juga lagu betul. Ramadan yang baru. Adakah Datuk mempunyai perancangan untuk mungkin setiap tahun akan menghasilkan lagu Ramadan yang baru, ataupun genre ini akan menjadi pilihan terbaru Datuk? Baik, apa yang saya dapat lihat dalam industri kita ni, terutamanya dalam industri seni, dalam Ramadan ni kita tak berapa banyak sangat yang orang melahirkan. Ramadan ni tidak diwar-warkan. Ramadan ni memang orang tahu itu Ramadan, tetapi dari segi muziknya, dari segi nyanyiannya tak ramai yang memfokuskan lagu Ramadan. Mungkin dia fikirkan lagu Ramadan ni hanya sebulan saja kan. Tapi kalau masing-masing ada mempunyai inisiatif untuk mengimarahkan lagi Ramadan, daripada Syaban terus pergi ke Ramadan, dan kita mengimarahkan lagi Ramadan itu dengan lagu-lagu Ramadan yang pelbagai, saya rasa itu lebih mewarnai keindahan Ramadan yang kita lalui, yang kita laksanakan. Jadi banyak, Ramadan ni adalah merupakan, kalau kita singkap dalam bulan Ramadan ni, adalah merupakan satu bulan yang memang Allah janjikan sesuatu benda yang sebaik mungkin. Dan even dalam bulan Ramadan juga Allah memberikan satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi semua manusia bercerita tentang Lailatul Qadar. Semua manusia menceritakan tentang ibadah yang seharusnya berlipat kali ganda yang Allah janjikan kepada makhluknya atau kepada insan yang sebagai kita. Dan kita kena berselawat ke atas Nabi, kerana Nabi lah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga lah yang merupakan idola setiap umat di akhir zaman ini. Jadi saya rasa lengkap kalau misalnya kata bulan Ramadan itu diselitkan dengan lagu-lagu yang mengimarahkan lagi terjemahan Ramadan dalam persembahan negara kita. Macam 2021 ni, Datuk masih lagi berjuang tak untuk nyanyikan lagu tinggi-tinggi, lagi Kidungmu dan sebagainya? Okey, lagu tu yang tinggi-tinggi macam langit macam dulu macam tu tak ada. Lagu tu saya rasa sekarang pun umur saya pun dah nak masuk 62 tahun. Saya rasa sejujurnya memang kita tak berapa larat lah untuk nak jadikan. Kalau orang kata suara Nas dah tak macam dulu lagi, memang benar lah. Saya nak cakap apa, kita nak salahkan siapa. Sebenarnya benda tu kita kena akur. Kita ni pun dah berusia. Jadi tetapi walaupun kita berusia, walaupun kita dah ada, tapi pengalaman yang mendidik kita, yang mengajar kita untuk kita meletakkan sesuatu lagu itu supaya kita dapat menjiwai lagu itu dan kita dapat lontarkan dan terjemahkan lagu itu kepada peminat, penonton ataupun kepada mereka yang menggemari lagu yang kita persembahkan. Itu lebih penting bagi saya. Okay. Baik, kalau ada penonton yang nak tanya soalan kepada Datuk Nesh, silakan di talian 03 77261603 dapat berbual tanya soalan ya. Soalan yang mungkin ada ni peminat setia, inilah masanya, sebab di waktu lain mungkin jarang nak berjumpa yang dapat berkomunikasi, maka inilah talian untuk anda kami buka sekarang. Soalan yang membina yang sesuai dengan Ramadan, insya-Allah. Okey. Baik.
Nak tanya Datuk, Datuk masih lagi walaupun di usia yang hampir mencecah 62 tahun, vokal tu masih lagi kita dengarkan mantap lagi. Mungkin Datuk ada tips yang Datuk amalkan untuk menjaga suara Datuk? Okey, yang pertama, apa saja pun kerja, tenaga maupun penulis lirik macam penulis lirik tersohor sebelah saya ni, dia mempunyai keikhlasan yang paling penting, dan kita tahu macam mana teknik daripada kita nak melontarkan suara itu yang pertamanya. Nombor duanya, kita nak kena cukup rest. Kita sebagai penyanyi, kita kena hormat diri kita supaya kita dapat memberikan sebaik mungkin kepada penggemar dan peminat kita. Jadi kita nak kena letakkan benda tu dalam jiwa kita. Barulah kita dapat usahakan. Dan yang paling penting juga, lontaran suara dan vokal itu hendaklah sesuai dengan chord ataupun dengan muzik yang diberikan kepada. Kalau muzik tu dibagi kepada kita yang terlalu tinggi pun kita dah tak mampu, kita tak boleh buat, kita cakap kita boleh, kita jangan paksa lah. Yang pentingnya menjiwai lagu dan menjiwai lirik. Saya suka pada lirik yang dihasilkan oleh Ahmad Fitri Yahya ni. Begitu puitis kan? Begitu sangat puitis. Saya nak awak ada bagi saya satu kalau tak silap saya. Ada tak? Kalau tak silap saya lah. Belum Belum lagi. Apa lagi bagilah nanti. Baik, ada pemanggil ke nak berkomunikasi, berinteraksi dengan Datuk? Ramai sangat, kita nanti pilih-pilih juga. Baik, ada juga yang bertanya, bagaimana dengan sisi cinta seorang? Saya mempunyai kasih dan sayang saya kepada semua peminat-peminat saya. Tapi saya harapkan peminat saya berikanlah kasih sayang, jangan malu-malu dengan saya. Amboi, lengkap. Tak adalah, semua orang rasa ingin nikmat cinta. Tapi janganlah cinta itu boleh menyebabkan rosaknya kita. Jadi saya nakkan satu cinta yang indah, satu cinta yang hebat, dan satu pasangan yang dapat memberikan satu sentuhan keindahan kekeluargaan. Itu yang saya harapkan. Baik Datuk, kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu kalau bolehlah, saya ni teringin sangat nak dengar Datuk menyanyi secara live depan saya. Boleh tak? Lagu apa? Tiada lagi kidungmu. Oh begitu begitu boleh. Dengan izin? Dengan izin. Air mata yang berderai, siapa yang menghapuskan? Hati kering dan gersang, siapa yang meneduhkan? Dia. Mana tiada lagi kidung. Sedangkan kau yang ku sayang. Ramadan, mana Ramadan? Ramadan, okey. Telah pergi dariku dengan cinta dan harapan hidupku, oh sayang. Lagu ni mengisahkan tentang orang yang dah meninggal, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, tapi telah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Maka kita hanya iringi doa agar dia diberikan, kata orang tu, keindahan dan tenang. Di sana tu maknanya di alam barzah dia lah. Itu dia. Lagu yang begitu menyentuh jiwa sekali. Baik Datuk, kita nak berehat seketika. Lepas ni Datuk kena nyanyi lagi tau. Oh ya? Okay. Ada lagi. Pasangan terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali kita di Malaysia membawakan Datuk Nash untuk berkongsi lagu-lagu tentang jiwanya, tentang kehidupannya. Baik, ramai yang tahu baru-baru ini tular juga tak lama dulu tentang Datuk ada visi untuk anak untuk menjadi seorang pemain bola yang hebat. Sanggup dihantar ke Sepanyol. Macam mana boleh merancang sampai ke tahap itu? Bagi saya, kalau kita ada dapat melihat daripada kecil kecenderungan anak itu, apa yang dia cenderung, kita sebagai parent, kita sebagai ibu bapa ni, kita kena bagi support kepada dia lah. Janganlah dia sekat. Cuma saya sekat anak saya yang lelaki, Muhammad Syamir. Dia memang pemain rugby. Saya bukan kata sekat dia main rugby macam mana, sebab dia main rugby ni, tapi dia cakap ke saya, "Papa, rugby ni is a gentleman game." Kata Papa tak tahu kan. Saya cakap ada, kalau awak main bola, Papa suka. Sebab apa? Rugby ni bukan kita punya budaya dalam negara kita Malaysia lah, saya rasa. Minta maaf lah orang rugby saya cakap macam ni kan. Ini saya cakap untuk pada anak saya. Sebab
bau dia dah sengit sebelah, dia pergi scrum benda macam tu apa semua, saya nampak macam kasar tapi sebenarnya tak kasar. Tapi oleh kerana penonton ataupun peminat rugby itu tak berapa kalau kita nak bandingkan dengan bola sepak dan juga badminton. Tapi kalau kita bukan nak cari glamour, tapi cari kesungguhan bakat yang awak ada sebenarnya. Tapi macam Anik, saya nampak dia pergi kepada bola sepak. Jadi bola sepak alhamdulillah bila kata dia berusaha untuk meneruskan, tapi usaha yang sebenar-benarnya ialah untuk dia pergi sampai ke tahap Spain ni ialah mak dia lah. Jadi mak dia memang memberikan katakan tumpuan 100% kepada Anik untuk dia terus melangkah kaki dia ke Spain. Dan sekarang ni alhamdulillah dia pun bersama dengan klub Malaga dan dia masih lagi di Spain sekarang ni. Jadi saya harap dan saya hanya berdoa je lah, bulan puasa kita call, kita buat video call. Baru-baru ni Muhammad Syamil Nasha dinikahkan baru-baru ni. Jadi dia buat video call, on call, menangis-nangis sama-sama kan, jauh kan. Kesian kat dia juga, tapi yalah, bapa mendoakan agar Anik dapat membawa kejayaan apabila balik ke negara Malaysia. Ya, usaha daripada seorang bapa untuk melihat bintang bersinar InsyaAllah di Malaga ya. Ya. Okey, Datuk, apa ni, anak-anak tak ada ke yang menjadi selebriti, penyanyi, pelakon? Sejujurnya anak saya dia boleh menyanyi lah. Okey. 3 orang, 4 orang ni, Anik je tak berapa. Oh, okey. Yang 3 orang ni memang dia boleh nyanyi. Anik ni dia macam malu-malu, dia sangat malu. Even kalau dia main bola pun, kalau dia nak selitkan nama saya pun dia rasa macam mungkin dia tertekan sangat kan, macam itulah. Tapi anak saya yang 3 orang ni memang semua boleh nyanyi, tapi saya tak kasih dia menyanyi. Tak ikut jejak langkah. Nyanyi kat rumah boleh. Tapi nyanyi untuk nak jadi selebriti, nak ada, sebab selebriti ni kita kena ada ketahanan diri kita. Kita kena tahu bagaimana untuk kita nak mentadbirkan diri kita sebagai seorang selebriti. Selebriti ni adalah tanggungjawab. Betul. Jadi kalau kita tak cukup dengan tanggungjawab, maka kita janganlah untuk nak terjalan baik. Baik kita buat manfaatkan benda yang lebih baik lagi. Macam itulah. Sebab dalam industri ni kan ada turun naiknya. Pastinya sebagai seorang bapa yang dah berada dalam industri, dah faham bagaimana situasi. Ya. Kalau kita usaha dengan cara yang dengan cara yang betul dan cara kita sungguh-sungguh, saya yakin kita boleh. Tetapi kita takut macam dari segi nyanyian ni, you kena letak 100%, 100% untuk buat tumpuan. Sebab kita ni bernyanyi ataupun kita ni share untuk peminat dan masyarakat yang ada. Kalau kita setakat nyanyi celok-celok macam tu, kita rasa lebih baik kita buat kerja lain lah. Macam itulah bagi saya. Tapi anak saya alhamdulillah, dia bagus, dia boleh nyanyi. Tapi saya tak galakkan dia untuk jadi selebriti. Okey. Baik, kita berbicara tentang lagu Berhantu Datuk lah. Lagu yang pernah dijurang sebagai anugerah juara lagu tahun 92. 92. Jadi macam mana lagu tu memberi tuah, membawa nama ke peringkat lebih tinggi? Masa tu beraksi solo kan? Betul. Lagu pun impak lah sampai, saya ingat masa tu saya darjah 4. Subhanallah. Dia orang berkata lah, saya dengar di radio, baca semua pasal lagu itu tentang isteri yang tersentuh ya. Macam mana luahan itu betul-betul menjadi fenomena gitu. Okey, lagu ni saya rasa bila timbulnya lagu ni, maka ramailah masyarakat di dalam negara kita, khususnya mereka-mereka yang dah kahwin dan terutamanya isteri-isteri yang datang berjumpa dengan saya, meluahkan perasaan, meluahkan macam mana you dapat lirik lagu ni, macam mana cerita lagu ni. Dan lagu ni pun termasuklah dalam kisah kakak saya. Okey. Jadi apabila saya terjemahkan lagu ni, saya nampak memang ramailah, patutlah Kementerian Wanita tu ada dalam negara kita ni kan, membela hak isteri dan wanita. Bukan apa, kerana suami itu dia menduakan isteri, lepas tu tidak memberitahu, tidak langsung ada layanan di rumah kan, kepada isteri dan sebagainya, dan ada hubungan intim dengan orang lain. Jadi isteri rasa tertekan. Tetapi bila dia tengok yang luar ni adalah orang yang memberikan kata orang tu tidak memberikan faedah kepada diri dia. Sebenarnya isteri di rumah lah yang betul-betul ada anak, ada makan minum, ada jaga pakaian dan sebagainya. Maknanya isteri di rumah tu adalah lebih baik daripada
rakan ataupun intim di luar. Macam itulah Di cerita rumah dia. tu adalah permata berbanding kaca di luar. Iya, lebih kurang macam itulah. Tapi kalau ada mereka yang nak beristeri lebih daripada satu, tak ada masalah benda ni. Tapi kena cara betul dan kena cara yang sejujurnya lah. Betul. Apa salahnya kan? Adil, bertanggungjawab. Ya, betul lah. Apa ni, Datuk ada niat untuk rakam semula lagu tu, versi terbaru? Dengan rendition lain je. Ya, insya-Allah, mungkin pada ketika itu saya nyanyi memang sangat tinggi nadanya. Dan mungkin dah umur 62 tahun ni saya akan turunkan sikit key dia dan cara besi yang cara baru, insya-Allah mungkin saya boleh buat. Ni masa awal 30-an kan ni? Yang ni umur saya 30 lebih tahun lah. Okey. 30 awal, awal 30. Ini tahun 1992. Saya masih lagi 3 tahun masa ni. Ya. Bila awak cakap macam tu macam saya seram, saya dah tua dah. Adalah. Jadi Datuk, alah-alah kita dah cakap pasal lagu ni. Datuk, belanjalah sikit untuk version yang 2021. lagu ni kategori lagu susah ke? Susah. Sebab lagu ni dia ada 4 oktav yang you kena pergi. Okey. Yang pertama, Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang kusanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat ku menggadaikan cinta pada Una dan Duri asmara. Entah di mana akal fikiran hingga sesat di jalan yang terang. Ini suratan yang diberikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau kulupakan dalam kemarau cinta, betapa hatimu rela demi melihatku bahagia. Kau menahan segala siksa di hati, hanya berdoa mengharapkan aku kan pulang agar terang cahaya. Ku yang hanyut di arus dosa, di laut ribut melanda dan berenang ke pelabuhan kasih sayang sebenar. Sedihnya. Magical. Kan? Fazil Marzuki dan Bob Lokman, betul tak? Benar, Fazil Marzuki. Sebab lagu ni berusia lebih 30 tahun dah. Sezaman dengan Kekasih Awal dan Akhir, Mada Berhela. Betul, masa tu samalah sama saya dalam Kekasih dan Awal dan Akhir, Mada Berhela, Pak Pandey, betul. Arwah Pak Pandey, fotograf, siapa ni, Liza, Liza Jaafar, Liza apa kan? Liza lah. Anak pelakon Liza Aziz. Liza Aziz. Sorry Liza. Sahabat saya sebenarnya. Tapi yang penting ingat namanya Liza. Ya. Okay, Aziz Jaafar. Ya, Datuk itulah dahsyat penjiwaan. Lagu tu tak boleh nyanyi biasa-biasa, kena betul-betul ada roh baru nyanyi. Ada, ya, betul. Kena naik share boleh nyanyi. Betul. Ibaratnya macam itulah. Betul. Betul, dia tak boleh sekadar kita cak nak nyanyi lah. Tak jadi Okey, baik Datuk. Mungkin Datuk nak kongsikan sedikit lah kata-kata akhir. Wawasan mungkin rohani Datuk ke apa yang belum lagi tercapai? Baik, yang paling pentingnya kita alhamdulillah kita diberi peluang dan diberikan kata orang tu keindahan hidup sebagai orang yang dah pun berumah tangga. Kalau yang belum kahwin lagi mempunyai keluarga dan sudah pastinya kita tidak keseorangan. Kerana Allah memilihkan kita untuk menjadi orang yang sebaik mungkin dalam muka bumi ini, kerana kita akan dihijabkan satu hari kelak. Jadi hendaklah kita memberikan sentuhan kita, kasih sayang kita kepada keluarga, kepada apa yang kita lakukan. Yang paling pentingnya kita kena buat sebaik mungkin untuk kita jadikan orang yang hebat, insan yang hebat di sisi Allah SWT. Itu yang harapan saya lah. Semoga
dalam Ramadan ini kita dapat menterjemahkan kita adalah merupakan insan yang terpilih untuk kita dapat laksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Belum tentu tahun depan. Ada syurga di wajahmu, insyaAllah. Ada syurga di wajahmu. Itu dia perkongsian Datuk Nash yang bermakna sekali ya untuk jiwa, untuk lagu, untuk kehidupan yang bermakna. Moga-moga lebih ramai penerka yang menghasilkan lagu yang betul-betul menikam jiwa dan ada impak kepada kehidupan kita, insyaAllah. Betul lah, kita dah sampai ke penghujungnya dan jangan lupa hari Isnin untuk bersama kami kerana kita ada topik mengenai sukan dan riadah ketika berpuasa. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Meraih rahmatnya tiada kira, menyinar seluruh gelita. Ramadan berlabuh di sisi, Ramadan penawar di hati, tersingkap makrifat cinta di balik ampunan dosa. Ramadan mengertilah, ku rayu lepas siksa, usahku dibelenggu dengan kisah yang lalu. Ramadan kurniakanlah kami nikmat yang tidak terganti, malam yang penuh rahsia tak terbanding 1000 purnama. Ramadan janganlah pergi, dapatkah bersua lagi? Takdir yang sudah bertembung, ku doa dapat disambung. Ramadan mengertilah, ku rayu lepas siksa, usahku